لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah malam ni kita bertemu lagi di dalam kuliah hadis-hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini kita dapat berjalan dengan baik. Untuk itu saya mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah dulu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. Tuan-tuan puan-puan ikut saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barakat salawat kepada Nabi itu
Allah akan memberkati hidup kita insya-Allah, dan Allah akan mempertemui kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, malam ni kita akan sambung hadis 91 di dalam kitab ini, yaitu hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan sifat zuhud terhadap dunia. Zuhud makna kita tidak sangat-sangat mencintai dunia, harta benda, pangkat kebesaran, dan sebaliknya Islam menggalakkan kita mengambil sikap sederhana saja. Jangan melampau gilakan dunia sampai kita membelakangkan kepentingan akhirat. Tak ambil langsung pun tak boleh, sebab kita masih hidup di dunia. Oleh sebab itu diminta supaya kita mengambil sikap sederhana, bersederhanaan. Jadi hadis ini yang kita akan baca ni, hadis yang menceritakan bagaimana Nabi menyebut sesuatu kepada para sahabat. Antaranya perawi hadis ini iaitu Abu Dzarril Ghifari, tentang sikap Nabi, dan Nabi meminta supaya umat juga bersikap sedemikian terhadap kemewahan, terhadap kesenangan, dan terhadap kenikmatan dunia ini. Nah, ini hadis dia. Baik, cuba tengok dulu kitab. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an nabiyyi fi harratin bil madinati fastaqbalna Uhudun faqala fastaqbalana Uhudun فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت
أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذلك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Lagu mana tuan-tuan? Panjang cerita ni nah. Cerita seorang sahabat namanya Abu Dzarril Ghifari. Nabi ajak dia berjalan di suatu petang sampai waktu malam. Dia pun kata, saya pun berjalan dengan Nabi, kami berdua saja. Jalan melalui harratin. Harrah ni makna kawasan yang ada batu-batu hitam. Nabi berjalan di kawasan ada batu-batu hitam tu di Madinah sampai berdepan dengan bukit Uhud. Tuan-tuan, kita pergi Mekah, Madinah, kita dibawa melawat bukit Uhud. Sedang dalam bukit Uhud, di bukit Uhud itulah berlakunya peperangan Uhud yang banyak mensyahidkan para syuhada, antaranya Sayyidina Hamzah, antaranya Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan banyak lagi para sahabat yang mati di dalam peperangan Uhud kerana mereka sudah dihujani dengan anak-anak panah daripada orang-orang kufar. Mati banyak. Sebab itu di Uhud ni ada satu tempat dia panggil tempat itu kubur orang-orang yang mati syahid. Apabila kami berdepan, kata Abu Dzarril Ghifari ini, dengan bukit Uhud, Nabi kata kat saya, Nabi berkata, Abu Dzar, kamu tengok bukit Uhud, ya, besar bukan besar? Oh, besar. Aku nak bagi tahu kat kamu, kalau ikan bukit Uhud tu sebagai ketui mah kepada aku tak berasa seronok pun. Allah jadikan bukit Uhud tu sebagai ketui mah. Duduk dengan aku selama 3 hari. Aku tak berasa seronok pun. Kalau tuan-tuan, kalau kita lagu mana? Tuan kata bukit Uhud. Nah, kalau ketui mah tu ada besar periuk kita, tu besar pasu bunga kita pun cukup dah. Nabi kata kalau bukit Uhud tu Allah buat kat aku zahaban, aku tak berasa seronok. Walaupun berada dengan aku selama 3 hari, kecuali aku taruh sikit untuk nak bayar hutang, dan hak lain tu aku akan perintah orang, pergi bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, pergi bagi ikut depan belakang kiri kanan, pas pergi bagi. Nabi cerita kepada Abu Dzar sikap dia dengan dunia lagu tu. Abu Dzar pun duduk dengar sampai termenung-menung. Allah, zuhudnya Nabi kepada dunia ni.
Kalau Allah bagi Bukit Uhud jadi mah pun dia tak seronok. Melainkan kalau dia boleh taruh sedikit duit tu untuk bayar hutang, ataupun dia boleh buat kebajikan dengan duit tu. Kemudian dah Nabi kata lagu tu, dia pun duduk melengung. Nabi kata, "Mah, kita berjalan lagi." Sambil-sambil berjalan Nabi kata, "Abu Zar, dengarna, innal aktsarin humul aqalluna yaumal qiyamah." Dengarna, orang-orang yang banyak harta di dunia ni, duit ringgit banyak, harta banyak, kebiasaannya orang ni adalah orang yang sangat-sangat sedikit pahalanya di hari akhirat. Harta saja banyak di dunia, di akhirat miskin, pahala tak ada. Sebab dia sayang duit dia tak mau buat kebajikan. Dia kedekut dia tak mau buat kebajikan. Akhirnya dia di dunia kaya banyak duit ringgit, akhirat dia jadi papa miskin, kebajikan pahalanya tak ada. Ni dengar. Dia pun dengar Nabi kata begitu. Melainkan kalau dia yang kaya tu, yang banyak duit ringgit tu, di dunia ni dia buat kebajikan. Dia suruh hakaza, pi bagi sana, pi bagi sini, bagi kat susah, bagi pakai miskin, pi bagi ini, bagi ni. Hak tu dia kata banyaklah pahala dia dapat. Tapi kalau duk pegang rapat, kedekut, tak mau buat kebajikan, orang ni lah al-aqallun, orang yang paling kurang pahalanya di akhirat kelak. Tapi Nabi kata, orang yang duit banyak nak suruh buat kebajikan kanan, kiri, belakang, depan tu, dia kata tak ramai lah orang lagu tu, mana ada. Humul aqallu, Nabi kata, wa qalilum mahum, orang di sikit sangat jenis tu. Hak banyaknya jenis genggam rapat, tak tirih sikit pun. Allah, orang susah. Tuan-tuan, orang memerlukan. Saya baru-baru ni pergi ziarah seorang sakit, duk tidur atas katil terkejung. Saya sampai-sampai dia duduk dalam bilik ayam. Isteri dia balik daripada tempat dia kerja, balik main mandi, main bagi buang pampers apa semua, lepas tu balik main duduk tidur terkejung atas katil. Allah, saya tengok, saya kenal dia, muda pada saya, tapi Allah, dengan badan dia kata makan tak lalu, paling banyak 2 camca ya, tak lalu. Sembang boleh lagi, kurus badan. Tanya ada pendapatan kat mana, dia kata tak ada. Allah, saya sedih tuan-tuan tengok. Dah lah tak boleh buat kerja. Ni rumah siapa? Rumah sewa. Berapa sebulan? RM300. Allah. Itu duit kerja pun tak ada apa semua. Dia kata adik ipar saya lah buka kedai makan yang perempuan saya duduk kerja dengan dia, dia lah tolong bayar sewa rumah sebulan 300 tu. Hak lain tu ikut dah lah. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ramai orang lagu ni tuan-tuan. Kalau kita duduk di rumah kita, duduk di bandar, tak pergi ziarah, kita tak tahu. Kalau kita pergi ziarah, kita tahulah susah. Anak pun tak ada, anak kecil-kecil. Susah bukan main.
Allah. Tu seorang. Hak seorang lagi saya pergi ziarah juga. Pergi duduk jalan ke depan rumah, pusing basuh bunga kat tu, pusing. Bagi salam, dia jawab salam. Dia kata siapa dia pun tak tahu. Hang tak kenal aku. Dia kata, oh, Pak Lang ke? Dia panggil saya Pak Lang. Oh. Tak nampak dah Pak Lang. Oi. Allah. Itu duduk dulu ni lah. Dulu dia duduk bawa lori. Lori itu semua jual habis dah. Duduk lu rumah. Tak ada apa. Hang dapat duit makan pun tak ada. Allah dia kata. Kerja pun tak boleh dah. Allah. Sian. Dia keluar pada rumah dia, pergi serah seorang lagi. Dia ni asalnya ustazah, mengaji. Pandai juga habis insaniah apa. Kemudian dia balik ke rumah. Ada adik laki-laki 3 orang, mati 2 orang, tinggal seorang. Duduk dengan mak, ayah pun tak ada. Dia pun tak kahwin lagi. Saya bagi salam, dia jawab salam. Dia main-main. Mata celik tak nampak. Allah, perempuan. Saya kata Allah, tak nampak. Tak nampak, dia kata Pak Lang. Dengar suara cam orang, tapi tak nampak. Duduk dengan siapa? Duduk dengan mak, adik seorang lagi laki-laki. Allah. Tuan-tuan, kita apabila kita pergi melawat, pergi ziarah begitu, baru kita tahu banyak orang susah. Itu Nabi kata, aku kalau ada duit besar Bukit Uhud ni, aku akan hakada, 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 hakada. Tinggal kat aku sikit untuk nak bayar hutang saja. Lain semua buat kebajikan. Tapi tak ramai lah orang begitu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi kata lagu itu, Abu Zar ini sahabat Nabi dia termelengung. Begitu sekali dia kata sikap Nabi SAW terhadap kemewahan dunia ni. Kita ada dunia, kita jadikan apa yang Allah bagi nikmat dunia itu untuk kebajikan kita dan kebaikan kita di akhirat. Dah lebih cakap begitu. Nabi kata, kamu duduk tempat kamu ni, jangan bergerak pergi mana sampai aku mai. Tengah malam lah. Malam lah. Duduk di tengah padang pasir dekat Bukit Uhud tu. Dulu bukan dah lampu elektrik apa semua, lah tak apalah tuan-tuan. Oi. Nabi kata, kamu duduk tang ni, jangan pergi mana sampai aku mai. Duduk sat, Nabi jalan-jalan, dia dengar suara, bunyi suara merancang, saut qad-tafaq. Dia pun naik berasa takut. Ni awak ni ada orang mai buat apa kat Nabi ke apa ni? Fatakhawwaftu. Aku pun naik takut. Kau ada orang mai serang Nabi ke buat apa kat Nabi. Aku pun kata Abu Zar teringin nak berasa nak langkah pi kat Nabi, nak tengok apa yang berlaku kat Nabi ni. Suara derah ni. Tapi itu teringat Nabi kata, kamu jangan tinggal tempat ni sampai aku mai. Nak pi tengok dah Nabi pesan kata, jadi tak jadi pi. Duk ketak lutut saja, tak pi tak pi. Lama-lama Nabi mai kat dia. Apabila Nabi mai kat dia, dia pun kata, ya Rasulullah, saya dengar suara tadi bunyi bukan menderah. Saya mula nak langkah pergi nak tengok kut apa yang berlaku kepada Rasulullah, tapi saya dengar Rasulullah pesan dah jangan tinggal tempat hang sampai aku kat mai, sampai aku mai kat hang, saya pun tak jadi pi. Kamu dengar suara tu? Dengar ya Rasulullah.
Itulah yang nak tahu suara Jibril mai kat aku. Allah. Merancang sampai lagu tu malaikat mai. Dia mai bagi tahu kat aku, "Hei Muhammad, mana-mana seorang daripada umat kamu yang mati, dia tidak syirik pada Allah. Dia mentauhidkan Allah tanpa ada syirik. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Tuhan lain yang sama sifatnya dengan Allah, tidak ada Tuhan lain yang boleh buat macam Allah. Syirik dia tak ada langsung. Dia mati dalam keadaan bersih daripada syirik. Mana-mana umat kamu yang mati lagu tu, hai Muhammad, dia pasti akan masuk syurga." Model nak masuk syurga, mati jangan ada sikit pun syirik. Sebab itu di antara zikir yang Nabi ajak kita, Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikatak wa hamalat arshik wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ni nak tidur malam kena baca yang ni, mangkit tidur baca ni. Pengakuan kita buat di depan Allah supaya Allah naik saksi yang kita ni tidak syirik kepada dia dengan sesuatu pun. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruhmu ya Allah. Nabi kata siapa yang baca 4 kali hak ni sehari, dosa dia lincin Allah hapus. Baca dia, Allahumma inni ushhiduka, Allah, sungguhnya aku menjadikan engkau ya Allah sebagai saksi. Wa ushidu malaikatak, Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikatak, dan aku jadikan malaikat kamu sebagai saksi. Wa hamalat arsyik, dan malaikat yang menanggung arasy kamu sebagai saksi. Wa man fil ardi wa man fis samawati wa man fil ard, dan aku ushidu man fis samawati wa man fil ard, dan aku jadi saksikan hamba-Mu yang ada di langit dan ada di bumi sebagai saksi. Wa jami'a khalqika, dan seluruh hamba-Mu ya Allah sebagai saksi. Saksi apa? Annaka antallah. Ni saksi kita ucap, kita mengaku depan Allah, minta Allah jadi saksi, minta segala malaikat jadi saksi, segala yang menanggung aras jadi saksi, segala makhluk Allah jadi saksi. Saksi apa? Kita mengaku annaka antallah, bahawa engkau adalah Allah, wahdaka la syarika lak, engkau hanya Tuhan yang Maha Esa, tidak ada syirik bagimu ya Allah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan aku juga menjadikan kamu sebagai saksi ya Allah, pengakuanku bahawa Muhammad itu adalah rasulmu dan pesuruhmu ya Allah, hambamu dan pesuruhmu ya Allah. Ini di antara zikir yang Nabi suruh kita baca. Sebab itu nak Jibril mahabak, mana-mana umat kamu yang mati tidak ada syirik pun di dalam diri dia, dalam hati dia tidak ada syirik bagi Allah, dia pasti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Apabila Nabi dengar lagu tu, hai, hebatnya orang yang mati tak ada syirik. Nabi tanya Jibril, wa in zana wa in sarak, kalau sebelum dia mati dulu dia pernah berzina, kalau sebelum dia mati dulu dia pernah mencuri, lepas tu dia mati dalam keadaan tidak syirik, masuk syurga juga ke orang ni hak buat dosa besar? Nabi Jibril jawab, wa in zana wa in sarak, ya, dia tetap masuk syurga sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri. Sebab
mati dalam keadaan tidak syirik itu adalah amat-amat dituntut. Zina dosa besar, tidak boleh menyekat orang yang mati dalam keadaan tauhid itu untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dengar Abu Zar, ni tak sat saja baru Jibril mai habaq kat aku ni. Tak dan kau habaq kat orang lagi, kau habaq kat kamu dulu ni. Jibril mai ketika Nabi duduk dekat Bukit Uhud tengah malam. Jibril mai mencerita tentang bagaimana hebatnya seorang hamba Allah yang mati dalam keadaan suci iman dia daripada sebarang syirik. Sebab itu kita tuan-tuan kena selalu minta la syarika lak. Kita berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan dalam kita duduk baca wajah tu pun itu ini. Jadi dalam hadis ni kita dapat 2-3 benda. Yang pertama sekali kita dapat bahawa Nabi SAW sikap dia dengan dunia begitu. Walaupun Allah bagi sebesar bukit Uhud, mah seketui besar bukit, aku tak berasa seronok. Walaupun berada kat aku susah lama, takat 3 hari, aku tak akan seronok. Kecuali kalau aku boleh simpan untuk bayar hutang, ataupun aku boleh buat kebajikan bagi kepada orang-orang susah, orang yang memerlukan bantuan. Hak tu boleh. Tapi kalau semata-mata bagi ke aku nak simpan, aku sikit pun tak berasa seronok. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Abu Zar, di dunia ni banyak orang yang ada duit ringgit, harta benda, nikmat yang Allah beri, tapi sayangnya di akhirat mereka inilah orang yang paling sedikit pahala dan kebajikan mereka. Sebab depa di dunia Allah bagi nikmat harta benda, mereka tidak buat dengan harta benda itu kebajikan untuk mendapat balasan di akhirat. Ramai tuan-tuan. Tak pangan macam Sayyidina Osman korang. Hak banyak ramai pangai Karun. Karun ni tak tahulah tuan-tuan. Zaman Nabi Musa ada seorang manusia nama Karun. Cerita dalam kitab yang saya baca dulu, mula-mula dia susah jumpa Nabi Musa. Dia kata, Musa tolong doa sikit supaya Allah bagi aku senang. Allah kata kat dia, Karun, kut hang senang, hang lupa Allah kot. Dia kata takkan nak lupa. Nabi Musa pun doa untuk dia, dia senang. Menjaga jadi. Tanam pokok-pokok pun jadi hasil elok. Kena doa Nabi. Lama-lama Nabi Musa nak pergi ziarah dia. Ni, kaya saja tapi tak buat kebajikan, orang susah pun tak bantu. Dia dengar Nabi Musa nak pergi ziarah dia. Dia nak siaplah makanan. Tangkap kambing nak sembelih, nak buat makan. Tangkap sekok. Ni kalau jual mahal lepas balik. Tangkap sekok, hak ni jantan ni. Tangkap lagi sekok, hak ni tak boleh ni pasal dia buntin ni mengandung ni. Okay. Tangkap hak ni. Padahal yang kambing jadi banyak, jadi senang pun Musa ni tolong doa ni. Tapi sampai Musa nak pergi ziarah, nak cari sekok, nak tangkap, nak jamu dia pun tak boleh. Sud-sud dia tangkap anjing korak, hak nak mampus dah, sembelih nak jamu Musa. Tu yang kata dunia ni tuan-tuan oi. Sembelih-sembelih mai Musa mai hidang. Hidang letak Musa. Daging anjing duduk dalam bangkuk tu. Keng. Lompat ke bangkuk tu bunyi keng menyala. Musa kata, Karun, habislah.
Gamak nak jamuan jin kat aku no. Ni mukjizat Nabi Musa. Akhirnya fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah hisap masuk dalam bumi, segala kekayaan yang masuk dalam bumi. Berlaku ni dari Mesir, di negeri Mesir, Karun, Tasik Karun namanya. Sampai tempat Allah hisap masuk ke perut bumi itu jadi Tasik. Saya tanya tu Arab lueh mana Tasik ni? Dia kata lebih kurang 230 meter persegi. Ayak dia jadi masin macam ayak laut. Itulah Tasik Karun. Saya pi pula baru ni lalu kok naik van tu nampak macam kita lalu tepi laut, Tasik Karun. Allah buat zaman Nabi Musa Karun. Tak ramai lagu tu lah, dia sayang tuan-tuan. Masa tak ada sembang pandai, mai ada mula cekak rapat tak keluar. Padahal Allah bagi untuk apa? Sebab tu Nabi kata laisa min malika illa ma akalta fa afnaita. Bukan harta kamu kecuali hak kita makan. Nak makan silakan, asalkan yang halal. Maka hak sedap-sedap duit ada, jangan duduk pekin. Aw labista fa ablaita. Ataupun kita nak pakai. Duit ada, pakai elok. Nak beli kereta Mercedes ke kereta apa elok, duit dah beli. Katakan halal. Cuma dia kata hak beli dia jadi buruk lah, hak kita pakai jadi buruk, hak makan jadi habis. Aw tasaddaqta fa amdaita. Nabi kata hak kamu bersedekah, hak itulah akan kekal pahalanya sampai akhirat. Hak makan habis, hak pakai habis, hak bersedekah dia akan berterusan pahalanya sampai akhirat. Itu Nabi sebut. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan dia bukan Qarun zaman Nabi. Dia kaya, tapi kekayaan dia tuan-tuan, Allah jadikan kekayaan dia sebagai punca untuk dia buat kebajikan. Kita duk baca sirah dia. Hebat Sayyidina Uthman ni. Banyak yang dia buat wakaf, banyak yang dia buat kebajikan untuk orang-orang susah, untuk umat Islam. Dia kaya tuan-tuan Sayyidina Uthman, tapi kaya dia bukan untuk dunia, tapi kaya dia adalah untuk akhirat. Ini Sayyidina Uthman. Depan kita ada dua contoh. Satu Qarun hak belah kiri zaman Nabi Musa. Satu lagi Sayyidina Uthman belah kanan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cukup sayang kepada Sayyidina Uthman. Nabi Muhammad doa untuk dia sampai dia jadi menantu Nabi Muhammad 2 kali. Mati seorang Ummu Kulsum, nikah pula dengan Ruqayyah. Mati Ruqayyah nikah anak Nabi 2 orang perempuan tu nikah. Mati seorang, Nabi bagi seorang lagi berkahwin. 2 kali jadi menantu Nabi. Lepas tu mati dua-dua anak Nabi itu, dia tak mati lagi. Nabi kata kalau aku ada anak seorang lagi perempuan, aku akan jadi hang sekali lagi, jadi 3 kali menantu aku. Tapi dah tak ada dah. Anak Nabi perempuan 2 orang, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum aja. Nabi sayang kepada Sayyidina Uthman sebab dia kaya, tapi kekayaan dia mencari akhirat tuan-tuan. Allah. Ni Nabi cerita ni dalam hadis ni. Orang yang kaya di dunia, Nabi kata kekayaan dia banyak harta di dunia, tapi akhirat dia amat sedikit pahalanya. Kalau aku dapat sebesar bukit Uhud tu mai pun aku tak seronok, hai Abu Dzar, kecuali kalau aku boleh buat kebajikan sana sini, depan belakang dan sebagainya. Dan orang yang leguni Nabi kata orang yang kaya di dunia tapi di akhirat dia miskin, ramai orang. Itu satu kita dapat. Yang kedua kita dapat juga bahawasanya para sahabat ni dia taat kat Nabi. Apa yang Nabi kata dia tak akan langgar. Walaupun dia berasa nak berjalan, nak pergi tengok pasal apa bunyi suara derah,
tapi dia tak jadi nak pergi pasal Nabi pesan, kamu jangan tinggal tempat kamu sampai aku sampai. Dan yang ketiga kita dapat juga bahawa wahyu turun kat Nabi, Jibril turun kat Nabi ni bukan dalam keadaan tenang. Ada kala tu menggugat, mengejutkan. Sebab itu masa turun mula-mula pun dia Nabi balik duk ketak lagu ni, suruh Sayyidina Khadijah selimut dia. Zammiluni, zammiluni, tolong selimut aku ni, aku ketak ni. Begitulah tuan-tuan, susahnya, teruknya Nabi menerima wahyu daripada Allah melalui Jibril alaihi salam. Tapi Nabi dah biasa benda tu. Kemudian yang akhir sekali kita dapat faham bahawa nilai seseorang yang tauhidnya tidak ada unsur syirik, nilainya cukup hebat. Walaupun dia pernah melakukan dosa besar masa dia hidup, tapi ketika dia menghembus nafasnya akhir, dia berada dalam keadaan tauhid yang cukup jitu, cukup hebat, tidak ada sebarang syirik. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, dan segala dosa-dosa besar yang dia lakukan itu Allah akan hapuskan, dan Allah akan dia hapuskan dan maafkan kesalahan dia, karena syirik tidak ada ketika dia menghembuskan nafas yang akhir. Itu yang kita dapat. Baik, saya cuba bagi faham dulu makna hadis yang kita baca dalam bahasa Arab tu. Kemudian mari kita baca terjemahan dia, tengok pun seiringlah lebih kurang. Daripada Abu Zarrin radhiyallahu anhu katanya, aku berjalan bersama Rasulullah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang berbatu hitam di Madinah. Tempat tu batu hitam, padang pasir. Lalu kami sampai berhadapan dengan bukit Uhud. Kemudian baginda bersabda, wahai Abu Zar. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bersabda lagi, aku tidak akan merasa gembira sekiranya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud ini, disimpan selama 3 hari, padahal ada padaku 1 dinar daripadanya. Aku tak suka, walaupun tinggal sikit. Asalnya sebab Uhud tinggal 1 dinar, aku tak suka. Melainkan kadar yang aku sediakan daripadanya untuk membayar hutang. Hak tu tak apa. Dan kadar aku akan memberi kepada hamba-hamba Allah. Kalau aku boleh buat kebajikan bagi kepada hamba Allah, tak apa. Aku suka. Sekian banyak daripada abang. Baginda menunjukkan ke sebelah kanan, kiri dan belakang. Buat kebajikan tu kanan, kiri, belakang. Bagi ke orang. Kemudian baginda terus berjalan. Lalu bersabda lagi, sesungguhnya orang yang kaya harta di dunia ialah orang yang paling miskin pahala pada hari kiamat. Itu dia. Di dunia kaya dengan harta, tapi akhirat miskin dengan pahala. Melainkan orang yang berbuat demikian seperti di atas. Hak buat lagu ni, tak apa. Baginda menunjuk sebelah kanan, kiri dan belakang. Buat kebajikan tu kiri, kanan, belakang. Sangat sedikit orang yang suka berbuat demikian. Nabi kata sikit sangat orang yang suka buat kebajikan tu. Hak lain tu semua genggam rapat. Kemudian baginda bersabda kepada aku, tetapkan engkau duduk di tempatmu ini. Jangan engkau pergi ke mana-mana sehingga aku datang kepadamu. Itu Nabi kata. Kemudian baginda berangkat pada malam yang gelap gulita. Malam tu tiba-tiba aku mendengar suatu bunyi yang kuat.
Aku takut seseorang melakukan sesuatu ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang buat Nabi kah? Aku ingin menemui baginda, tetapi aku teringat pesanannya. Jangan engkau pergi ke mana-mana sehingga aku datang padamu. Teringat tu Nabi kata begitu. Aku pun tidak pergi ke mana-mana, duduk tempat itulah. Sehinggalah baginda datang kepadaku. Maka aku berkata, sesungguhnya aku telah mendengar satu suara. Aku takut suatu terjadi ke atasmu ya Rasulullah. Lalu aku teringat pula kepada pesananmu. Lalu baginda bersabda, adakah engkau mendengar suara itu? Kamu dengar suara itu tadi ni? Aku menjawab, ya. Sabda baginda lagi, itu adalah suara Jibril yang datang kepada aku. Lalu berkata, Jibril itu berkata kepada aku, sesiapa daripada umatmu yang mati yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, mati dalam keadaan tauhid, nescaya dia akan dimasukkan ke dalam syurga, kata Jibril. Aku bertanya lagi, kata Nabi, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun masa hidup dia pernah buat dosa-dosa besar ni, zina lah, mencuri lah. Jawab baginda, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Dalam hadis ni, ikut terjemahan dia, hak tanya walaupun dia berzina, walaupun mencuri itu, Abu Zar tanya Nabi. Dia akan masuk syurga kan juga Rasulullah kalau pernah dia berzina walaupun mencuri? Maka Nabi kata, ya, walaupun dia berzina mencuri. Tetapi kebanyakan ulama kata, hak tanya walaupun dia berzina mencuri itu, Nabi tanya Jibril. Bukan Abu Zar tanya Nabi. Nabi tanya Jibril, kalaupun hamba pada umatku yang mati itu dia pernah berzina walaupun mencuri? Jibril jawab, ya, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Jadi dosa besar dia itu akan terhapus dengan sebab dia mati dalam keadaan tidak ada syirik. Allah. Baiklah tuan-tuan, itu hadis dia yang diceritakan oleh pembawa kisah ini, Abu Zarril Ghifari. Kisah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan satu petang sampai malam, sampai mereka didatangi oleh Jibril alaihi salam. Hebatnya para sahabat Nabi. Apa pengajaran hadis ini? Dalam kitab kita ada sebut ada 6 pengajarannya. Ada 8, bukan 6. Pertama, kita dapat pengajaran daripada hadis ini, Islam menyuruh umatnya supaya berusaha mencari kekayaan dan membelanjakannya ke jalan yang diredai Allah. Cari kekayaan, tapi jangan sayang. Kita jadikan kekayaan itu untuk kita buat benda yang Allah redha. Allah. Tapi itu dia lah tuan-tuan, oi. Masa pakit kosong sembang pandai, main-main ketat mula. Nah, masa pakit kosong sembang cukup pandai. Aku tak kaya, tak apalah kau kaya. Tak ada lah orang susah lah kampung. Pemohong. Jadi kaya, kedekut. Tahu orang susah, kita Allah bagi rezeki, bagilah kat dia sikit. Allah. Orang yang mempunyai harta kekayaan hendaklah segera membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Allah.
Tiga, umat Islam disuruh supaya mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, kerana perintah tersebut mengandungi kebaikan untuk diri mereka sendiri. Apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah, kita wajib ikut, kerana dia akan membawa kebaikan kepada diri kita. Keempat, umat Islam dilarang daripada menyengutukan Allah dengan sesuatu. Syirik. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Di Kaabah dulu sampai ada 300 lebih Tuhan mereka buat, berhala-berhala. Hak besar sekali namanya Hubal, disebut dalam sirah. Hubal. Hubal itu berhala yang paling besar yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Mekah. Apabila Nabi membuka negeri Mekah tahun 8 Hijrah, Nabi suruh tumbangkan Hubal ini. Para sahabat tolak tumbang, Nabi suruh korek depan pintu Babus Salam. Sebelah tempat sa'i itu ada satu pintu masjid dulu nama Babus Salam. Korek lubang situ, Nabi suruh usung Hubal ni pergi kambuh tu. Kambuh betul dengan benui pintu nak masuk. Pasal apa Nabi suruh buat begitu? Kalau dulu orang duk sembah dia, sampai kita jadi negara Mekah ni balik pada Islam, kita kambuh dia pintu, betul pintu orang duk lalu. Setiap kali orang nak masuk masjid Nabi, orang lalu pijak dia. Orang lalu pijak dia, menghenakan dia. Kalau dulu orang musyrikin duk muliakan dia, duk sembah dia pagi petang, sekarang dah balik kepada Islam, kita henakan dia. Batu yang disembah itu bubuh betul pintu. Setiap kali orang nak masuk masjid, orang pijak dia, orang lalu kat dia sebagai menghenakan dia. Ini syirik pada Allah, pada zat Allah. Ada Tuhan lain daripada Allah. Hak ni orang Islam mungkin tak ada kot. Kita Tuhan kita Allah saja, tak ada Tuhan lain. Tapi syirik lain sekarang barangkali. Syirik dari segi sifat, tak sat syirik dari segi zat. Zat Tuhan lain tak ada yang sama dengan diri Allah. Tapi ada orang yang kata sifat ada. Allah kaya, orang lain pun kaya. Allah berkuasa, orang lain pun berkuasa. Tapi kita orang Islam, orang lain tak berkuasa. Yang kuasa hanya Allah, yang kaya hanya Allah. Antumul fuqara ila Allah. Kamu semua fakir. Itu dia panggil kita tauhid dari segi sifat. Satu lagi tauhid dari segi af'al. Yang ketiga perbuatan. Orang lain tak boleh buat macam Allah buat. Allah saja yang boleh buat. Kalau kita sakit, Allah sahaja yang boleh bagi kita lega. Orang lain tak boleh bagi kita lega. Kalau kita ada i'tiqad orang lain boleh bagi lega, itu masih ada syirik dalam segi af'al. Kita sakit kepala makan Panadol, yang bagi kita lega Allah, bukan Panadol tu nak. Tu orang Islam. Sebab memang kita lapar kita makan, yang bagi kita kenyang Allah, bukan nasi tu nak. Tapi sebab nasi lah Allah jadikan satu bersebab. Allah juga boleh buat tak ada sebab. Itu tauhid. Kita tauhid kena tiga-tiga. Tauhid pada zat diri Allah tu tak ada Tuhan lain sama dengan dia.
Yang kedua, sifat Allah, tidak ada yang lain sama dengan sifat Allah. Yang tiga, perbuatan Allah, tidak ada orang lain yang boleh buat sama dengan Allah. Itu kita nak tauhid ni, baru tauhid yang orang panggil tauhid yang jitu. Tapi kalau dia tauhid, dia tak percaya ada Tuhan lain pada Allah, okeylah. Tapi ada sifat lain sama dengan sifat Allah, ada perbuatan lain sama. Sebab itu kita orang Islam. Lepas Nabi Ibrahim apabila Namrud tanya dia, kalau kamu sakit, siapa yang bagi kamu sihat? Namrud Nabi Ibrahim tak kata ubat ke akak kayu tu, akak kayu ni dak. Nabi Ibrahim jawab, wa idza maridtu, kalau aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang bagi aku lega, bukan ubat. Sebab itu kita kalau nak makan ubat malam-malam nak tidur, doktor pergi Pakar Utara, kita makan ubat. Hak ni kecil manis, hak ni buah pinggang, hak ni jantung. Kita tak dalam tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang bagi aku lega, bukan ubat ni. Peluk masuk. Baca ayat Quran tu. Jangan duk berasa ubat tu boleh bagi kita sihat. Allah tu tauhid. Ubat taklah kita makanlah sebab-sebab. Tak dalam tangan, tapi masa nak peluk masuk dalam mulut tu. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka dialah Allah yang bagi aku lega, bukan ubat ni. Peluk masuk. Ini sebab. Nah, ingat tu. Ni duk makan ubat malam-malam ni. Baca ayat tu. Ayat Quran tu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ni di antara 6 ayat syifa dalam Quran. Ni kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim depan Raja Namrud. Walladhi khalaqani fa huwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang buat aku, bagi hidayat kepada aku. Dialah yang bagi aku makan. Dialah yang bagi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang bagi aku lega, bukan ubat. Baca tu. Tak ni ubat ni. Ni darah tinggi lah, buah pinggang lah apa. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fa huwa, dialah Allah yashfin, bukan ubat ni. Ubat ni sebagai sebab je. Peluk masuk. Ajak kita tu supaya tauhid kita tu jangan duk berasa ubat yang bagi kita lega buah pinggang, tapi kita ingat yang bagi lega buah pinggang kita itu Allah, bersebabkan sebab ubat tu kan Allah juga yang bagi bahan dia untuk buat ubat. Cuma ilmu Allah bagi pada orang-orang yang pakar, dia buatlah. Allah. Saya kemarin balik, saya pergi di Vietnam 6 hari, pergi duduk Vietnam. Tapi duduk tengok orang gemuk seorang pun tak ada. Semua slim, perempuan ke lelaki-lelaki. Tengok hak gemuk, tak ada. Lepas tu kita duduk 4 hari 5 hari makan sabit, lepas tak gemuk. Lepas makan bukan lagu kita, nasi sikit, yang makan banyak sayur. Sayur. Hak ni. Daging korang apa semua. Duduk cari, duduk mak tengok mana orang gemuk. Seorang pun tak ada, duduk cari. Kita sini Masya Allah, keluar kita tu lagi tengok todia. Jadi khasiat makanan tu pun Allah bagi tu, ada khasiatnya. Allah cuma buat benda tu.
Kita pergi duduk, kita makan tak apa nak syok lah. Makan jenis sayur. Nasi makan sikit ya. Sayur. Aku makan sayur. Dan saya tanya mereka makan nasi sehari sekali ya. Malam tak makan nasi lah. Makan tengah hari itu pun sikit. Banyak makan sayur. Hadis ini menggalakkan orang yang memiliki harta. Nombor 5. Hadis ini menggalakkan orang yang memiliki harta supaya membelanjakannya kepada jalan Allah. Keenam, harus menyimpan harta untuk membayar hutang. Dan membayar hutang itu diutamakan daripada sedekah sunat. Kalau hutang ada, bayar hutang dulu. Sebab bayar hutang ni wajib. Sedekah sunat tu tengok. Kalau ada lebih, baru kita sedekah. Jangan duk sedekah kata, hutang tak bayar. Tak boleh. Bayar hutang wajib. Sedekah sunat. Ketujuh, orang yang mati dalam iman, walaupun pernah melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, tidak akan kekal di dalam neraka, malah akan dimasukkan ke dalam syurga selepas diazab dalam neraka sekadar dosanya. Itu kalau Allah tak ampun. Kalau Allah ampun dosa semua, tak masuk langsung syurga. Dan Nabi Muhammad, di antara syafaat Nabi Muhammad boleh bagi kepada umat dia, iaitu memastikan umat ni masuk syurga, walaupun disenaraikan nama dia ahli neraka, tapi Nabi Muhammad boleh bagi pertolongan syafaat masuk syurga terus, tak masuk neraka langsung. Mudah-mudahan itulah kita harap. Banyak selawat kat Nabi, Nabi boleh bagi syafaat kat kita. Dan yang ke-8-nya, orang yang menyekutukan Allah, namanya orang musyrik, tidak akan masuk syurga, malah akan kekal di dalam neraka. Wal-'iyazu billah. Tuan-tuan, sebab itu saya pesanlah pada diri saya, tuan-tuan, kita orang Islam memang syirik dari segi zat diri Allah tu tak ada Tuhan lain yang sama dengan Allah. Tetapi kadang-kadang kita syirik pada sifat-sifat. Ada orang lain sifat dia macam sifat Allah. Ada orang lain perbuatan dia mampu buat macam Allah buat. Itu dia panggil syirik pada af'al, syirik pada sifat. Kita tak mau syirik pada zat Allah pun tak mau, syirik pada sifat Allah pun tak mau, syirik pada af'al sama dengan Allah pun tak mau. Kita nak syirik itu tulen dari tiga-tiga segi. Syirik pada zat tak mau, kita nak tauhid pada zat. Syirik pada sifat tak mau, kita nak tauhid pada sifat. Syirik pada af'al kita tak mau, kita nak tauhid pada af'al. Itu kena jaga orang Islam ni. Sebab kita hidup dalam masyarakat yang kadang-kadang budaya itu telah meruntun kita menjadi begitu. Sebab tu kena mengaji. Apabila kita mengaji, insya-Allah iman kita, tauhid kita itu akan suci daripada segala syirik-syirik tadi. Jadi saya rasa setakat itu dululah pada malam ni. Kita sempat baca satu hadis Nabi, walaupun satu hadis tapi hadisnya panjang. Cerita Abu Zar kepada kita, dia telah berjalan dengan Nabi satu ketika pergi ke Bukit Uhud, berjalan di padang pasir tempat batu-batu hitam, sehingga Nabi kata, aku walaupun Bukit Uhud ni kalau Allah buat kepada aku jadi mai pun aku tak suka, kecuali kalau aku boleh melakukan kebajikan dengan wang ringgit yang sebesar Bukit Uhud ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang dapat membantu dan membimbing kita ke jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pesan, bubuh ubat dalam tapak tangan nak makan malam ni, nak bubuh tu baca dulu
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ikut sekali. Wa idza maridtu. Tak mau ikut pula. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini ayat Quran tapi saya tak ingatlah ayat dalam surah apa ni. Orang yang hafal Quran dia ingat Syu'ara ke Ankabut itu. Cerita Nabi Allah Ibrahim, dia sebut ke Namrus, aku apabila aku sakit, yang bagi aku lega sihat ni bukan ubat, Allah Tuhanku tu. Baca yang tu, sambil kita baca kita ingat kita makan ubat ni sebagai sebab sahaja, tapi yang bagi sembuh kita daripada penyakit Allah, bukan ubat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.